Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Pada yang belum, jangan jemputlah menekan subscribe dan lonceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni dan juga tanda sokongan anda. Baik, tajuk dan thumbnail lah, tarikh. Ramai orang nak tahu bilakah akan dapat tahu sama ada memorandum tuntutan one off cabinet SP ni akan dilakukan atau sekurang-kurangnya bilakah kita akan dapat tahu keputusannya. Okey, sebelum aku nak bagi tahu tentang pasal tarikh apa semua ni, cuba korang tengok balik pada video yang terdahulu penyerahan memorandum itu kepada pegawai istana, bukan kepada Yang di-Pertuan Agong sendiri, melalui pegawai istana. Dekat situ aja pun kita dah nampak dah makan masa, bukan dalam masa yang singkat. Okey. Dan kita pun dah faham bahawa memorandum yang dihantar semalam bukanlah kali pertama ianya dilakukan, tapi kali yang kedua. Okey. Kali kedua dan ada memorandum kepada Datuk Seri Najib yang mana terus sepi macam tu je. Okey. Okey, jadi itu yang kita perlu faham tentang tarikh. Okey. Ini bukanlah bantuan kerajaan yang dijadual. Kalau yang dijadual tu kita boleh tahu dah bulan berapa, fasa berapa, kan. Tapi ini ialah satu tuntutan, memorandum pula lagi. Maka ia semestinya akan mengambil masa, mengambil masa. Jadi dokumen itu tebal juga, ada dua set nampaknya semalam, agak tebal. Dan sekiranya Yang di-Pertuan Agong meneliti setiap helaian pun ambil masa. Okey. Dan sebarang tindakan pun memerlukan masa untuk dibawa berbincang lagi bersama dengan menteri-menteri yang berkenaan. Jadi memang memakan masa. Jadi bila kita sebut tentang tarikh, tiada tarikh yang kita boleh bagi. Tak ada tarikh. Okey, sebab ini bukannya sesuatu yang berjadual, tetapi sesuatu yang diminta. Bila diminta, ianya harus dikaji, dibincang. Dan kita tak boleh cakap peluangnya tak ada. Dan kita tak boleh cakap peluangnya tak ada langsung. Peluangnya 50-50. Sebenarnya aku tak nak bercerita pasal tarikh, sebab memorandum itu ialah satu tuntutan yang belum tentu akan lulus ataupun tidak. Tapi jika ditanya berdasarkan pengalaman-pengalaman lampau tentang memorandum, kan, kita boleh bagi timeline lah, jangka masa, lebih kurang dalam 1 hingga 2 bulan, macam itulah, 1 bulan hingga ke 2 bulan, paling lewat lah tu. Dan paling awal pun 1 bulan baru kita dapat tahu apakah keputusannya, sama ada ianya akan dilaksanakan ataupun ianya tidak dilaksanakan. Okey, jadi apabila kita menyebut tentang tarikh, aku sendiri pun tak boleh bagi tarikh yang spesifik. Cuma paling awal pun dalam masa sebulan. Paling awal lah tu. Itu dah kira paling awal lah dalam masa sebulan selepas memorandum itu diserahkan, baru kita akan nampak tindakan sama ada. Belum tahu keputusan lagi, tindakan, apakah tindakannya, adakah akan diadakan satu mesyuarat lagi ataupun ada satu lagi sidang Dewan Parlimen yang khas tentang isu ini, ataupun tidak diperkenankan langsung atas sebab-sebab kewangan dan sebagainya. Itu kita tak tahu lagi. Okey, jadi janganlah kita mengharapkan apabila menghantar saja dokumen memorandum dan petition itu bermaksud ianya akan diproses dalam masa yang singkat. Tidak sama sekali. Seperti aku cakap tadi, paling awal pun dalam masa sebulan, paling lewat pun 3 bulan, kan. Benda tu memakan masa. Dan seperti kebiasaannya, sekiranya sesuatu perkara itu, berdasarkan apa yang kita nampak sebelum ni lah, sekiranya sesuatu perkara itu tidak dipersetujui oleh peringkat selepas Yang di-Pertuan Agong meneliti, serahkan kepada pihak kementerian untuk menguruskannya, sekiranya ia tidak dipersetujui, maka isu itu tidak akan timbul lagi, dia akan senyap. Jadi aku tak rasa pun yang Menteri Kewangan akan berkata, kami tidak membenarkan lagi, sebab kenyataan itu telah banyak kali dikeluarkan oleh beliau. Jadi kalau tak ada pun memang akan senyap macam tu sajalah. Okey, sebelum aku mengakhiri video tentang tarikh, kita boleh tahu keputusan ni yang aku dah sampaikan tadi, yang aku dah penjelasan kepada korang semua. Aku nak akhiri video ni dengan sedikit pemahaman, iaitu ada perbezaannya tentang tuntutan dan juga suatu bantuan. Hujan dah turun. Okey, kalau bantuan ianya berjadual dan kita akan dapat tarikh. Tapi sekiranya namanya tuntutan, kita menuntut, maka tidak akan timbul satu tarikh yang spesifik dan kita tak dapat tahu bila tarikh itu. Bilakah tarikh itu akan muncul? Sama ada ia akan jadi kenyataan ataupun ia tidak jadi kenyataan. Jadi penyerahan memorandum tu menyerahkan hasrat rakyat. Itu bahasa yang mudahnya. Okey, sebarang keputusan dibuat oleh pihak kerajaan sendiri untuk adakannya ataupun tidak. Semoga jelas. Jadi memang kita nakkan, bagi yang memerlukan, bagi yang sangat terdesak, sangat memerlukan, tapi ini ialah satu daya usaha. Ini bukanlah satu benda yang semestinya akan menjadi satu kenyataan. Kita berharap ia jadi kenyataan.
walaupun tak pasti lagi. Tu yang aku boleh sampaikan bila disebut tentang tarikh tu, sebab ada yang bertanya. Jadi sedikit penjelasan. Okey, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan ni, kita boleh faham sama-sama barang kemungkinan yang bakal berlaku, adakah akan berlaku pengeluaran ataupun tidak. Hanya masa dan doa sajalah yang akan menentukannya. Jadi sama-samalah kita berdoa benda ni mempermudahkan, rezeki itu milik kita. Semoga Allah membuka peluang rezeki kepada yang memerlukan sangat-sangat. Itu adanya. Okey, sedikit penerangan ringkas daripada aku tentang apa yang berlaku semalam, yang aku dah videokan. Penyerahan memorandum one off KWSP dan juga petition menuntut Tengku Zafrul melentak jawatan. Itu tukar sikit aku. Okey, jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, hujan turun lagi, rezeki. Sekian. Bye bye.